Hai. Hai. Wow. Lama tengok benda tu. Oi. Hai, selamat petang semua murid. Saya boleh teruskan? Ya, teruskan. Boleh? Boleh. Okey. Hari ini kita akan membuat kaji Ramadan Minggu 1 Bahasa Melayu bersama Cikgu LK yang cantik. Pakai pink pula font. Font baju font cantiknya. Okey, mari kita lihat. Nama Ya. Fengse. Tiga pun font. Latar belakang hongse. Hongse. Ya. Mari kita lihat siapa lagi yang ada dalam konti ni ya. Okey, yang paling atas sekali Cikgu Putra. Mari kita. Okey. Jom belajar bahasa Melayu bersama dengan Cikgu LK. Teruskan Cikgu Upung. Ringkasnya. Biasanya ringkas yang saya. Saya ambil tempat you lah. Tempat Ramadan. Ramadan. Okey, seterusnya kita tengok yang paling bawah, Cikgu Yohanisa. Hai semua, apa khabar? Kabar baik. Semua ringkasnya hari ni. Habis saya yang kena panjang lah. Okey, selamat petang. Saya Cikgu Pong. Saya seorang pemalu dan pendiam. Macam ni. Okey, boleh. Mungkin saya tidak membuang masa lagi lah. Saya menjemput presenter kita pada hari ini, Cikgu LK. Terima kasih Cikgu Pong. Bulan Ramadan, bulan yang berkat. Belanja sedikit. Baiklah, walaupun pada bulan Ramadan ini kita tetap teruskan kelas, cuma yang berbezanya kelas ini kita adakan secara rakaman. Baiklah, terima kasih pada rakan-rakan guru yang berada di konti sudi menemankan cikgu pada petang ini. Terima kasih kepada semua yang sudi belajar bersama dengan cikgu. Baiklah, hari ini kita akan bincangkan untuk ulang kaji minggu yang pertama ni, cikgu akan bincangkan soalan peperiksaan UPSR yang sebenar. Bukan percubaan, bukan cobaan. Oh, ini soalan betul-betul UPSR yang betul-betul. Tahun 2016. Masa ni, tahun ni ialah tahun pertama format baharu ni dikeluarkan. Ni kali pertama lah. Jadi tanpa cikgu melengahkan masa lagi, cikgu akan mulakan perbincangan soalan kita. Baiklah, rakan-rakan di konti sudah bersedia untuk menjawab soalan? Sudah. Kami tak bersedia. Kami tak sabar. Bukan lagi tak bersedia tapi tidak sabar. Baiklah, cikgu telah kongsikan pautan untuk kamu menjawab soalan ini. Dan nampaknya ramai yang telah jawab. Terima kasih. Okey. Bagi yang belum lagi menjawab, bolehlah sama-sama belajar pada petang ini. Yang sudah jawab, kita akan bincangkan kenapa jawapan kamu silap. Macam tu kan? Baiklah, kita teruskan. Kenapa silap? Kalau betul, kenapa betul tak nak bincang? Nak bincang kenapa silap je? Bincang juga. Betul, sudah tak payah bincang lah. Tak boleh. Kalau kita bincang yang silap saja macam kita mencari kesilapan. Tak best. Okey, teruskan. Baiklah. Tetapi pada kali ini cikgu hanya bincangkan bahagian A. Jadi kertas yang akan kita bincangkan ialah kod 011 untuk SK pemahaman. Kita teruskan. Baiklah, untuk soalan pertama ni, ini Cikgu Yohanisa selalu buat. Kalau boleh cikgu nak tukar. Cikgu Yohanisa memasukkan beberapa tempat kosong cecair perasa vanila ke dalam adunan kek itu. Baiklah. Titis, genggam, si, tompok, dicubit. Agak-agak kalau lihat ini adalah soalan menguji kamu tentang kepahaman terhadap penjuru bilangan. Bilangan mana yang baik. Gambar nampak jelas. Tapi masalahnya tulisan tu saya tak boleh baca lah. Boleh tak besarkan? Alah, kena guna kacamata ni. Yelah. Tapi petang ni tak pakai pula kacamata. Aduh, sakit pula mata. Tak apa. Sebab bagi Cikgu Hanisa dengan Cikgu Pung jelas tak?
Sangat-sangat jelas. Dia Sangat pakai jelas. geng guys. Kalau Dia pakai geng. kita guna suara majoriti jelas. Baiklah, apakah jawapannya ni? Tak layan. Agak rakan dikonti, apa jawapan untuk soalan pertama ni? Jawapan dia A. Saya rasa A. Saya rasa A. Rasa. Saya test. Saya rasa suara A. jawab A titis. Apa jawapan adik-adik? Kamu type saja jawapan kamu di ruang sembang itu. Kita belajar bersama-sama. Baiklah, kalau kamu lihat, bila kamu lihat ada disediakan gambar, gambar ini adalah clue yang sangat penting untuk kamu jawab soalan atau pilih jawapan yang paling betul. Dah tengok tu dia sengaja menitiskan. Jadi Air jawapan mata. yang Yes. Menitiskan air mata. kan? Kalau lihat penjodoh bilangan yang lain tidak sesuai dengan jenis cecair. Kata kunci di sini ialah cecair. Baiklah, penjodoh bilangan genggam, tompok, cubit tidak boleh digunakan untuk cecair. Untuk Jadi cecair. jawapannya Tania, Ali Saya nampak. Dikonti. Saya nampak periuk tu macam periuk rebusan daging. Mungkin tengah untuk daging tu kan. Rebus daging kan. Kita nak berbuka sekejap sahaja lagi ni, kita akan berbuka. Manalah tahu kan. Mungkin periuk cikgu puca yang digunakan di situ. Alamak. Okey. Baiklah, seterusnya soalan yang kedua. Semua dokumen Lansep. pejabat Lansep, Semua betul. pejabat sekolah itu sedang mereka tengah belajar bahasa Cina dalam bahasa Melayunya. Ini namanya kita merentas kurikulum. Betul. Sedang tempat kosong oleh ketua kerani agar segala urusan pentadbiran berjalan lancar. Yang ini ni sebenarnya ini kata apa ni? Kata apa ni? Kata ganda. Bukan. Habis? Kata apa ni? Adik-adik yang Kata di ruang kerja. sembang. Yes. Bukan. Kata kerja. Salah juga. Bukan. Habis ni kata apa? Ini jenis kata apa ni? Kata penguat pun salah juga. Bukan. Jawapannya ialah kata majmuk. Kata majmuk. Yes. Saja je simpan tu. Okey. Terus. Baiklah. Kalau kamu lihat di sini, semua dokumen di pejabat sekolah itu sedang, oleh ketua kerani. Kamu lihat pilihan jawapan. Kamu lihat pilihan jawapan. Antara pilihan jawapan ini, mana yang paling tepat? Rakan dikonti, apa jawapan kamu? A. Ayam. A. Ayam, dikemas kini. Cikgu pun? Tak nak lah. Saya nak buat A. Abang sayang. Macam tu. Boleh? Okey. Oh, dia nak tukar pula. Sedang. Okey. Sedang. Sedang apa? Nanti ya cikgu, okey. Saya fikir dulu ya cikgu, okey. Cemas. Bagi saya Ini fikir. A juga. Dokumen je pun. Dokumen lain lah. Sedang. Dokumen ni macam ada ketua kertas kan, keping-keping kan. Dipindah, dicampur. Saya juga pilih A. Juga pilih A. Baiklah, kata kunci di sini agar segala urusan pentadbiran berjalan lancar. Jawapan yang betul ialah dikemas kini. Betul. Yeay, betul. Baiklah, sebab kalau kamu lihat dipindah milik, dicampur aduk sangatlah tidak sesuai. Sebab itu mula-mula kamu pangkal dulu atau potong mana-mana jawapan yang tidak betul. Jadi kita potong dicampur aduk. Bila dicampur aduk maksudnya urusan pentadbiran tu pun kacau bilau. Dibaik pulih tak sesuai. Dikemas ini saja yang paling tepat. Kita lihat soalan yang ketiga pula. Dalam ucapannya, guru besar tempat kosong agar murid-murid tahun 6 sentiasa bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Kata tiga mana yang paling sesuai di sini? Mengajar. Cikgu Yohanisa? Mengajar. Kejap ya, dalam ucapannya guru besar Menyarankan. D. Dodol. Saya pilih D. D, betul? Ataupun D, dodol. D, dadu. Nampaknya mereka sebulat suara. Apakah jawapan adik semua? Fengse. Fengse. Ya, ini fengse. Ini merentas kurikulum. Fengse dalam bahasa
Mandarin bermaksud Mandarin. warna merah jambu. Ya. Baiklah. Mereka tadi di konti telah memilih D, menyarankan. Adakah betul? Betul, Yes. menyarankan. Apa maksud Yeay. menyarankan sebenarnya ni? Maksudnya ialah mencadangkan atau apa lagi? Menyeru. Atau ayat bukan menyeru. Menggalak. Mencadangkan lah. Bukan Bukan. memanggil. Sesuai lah tadi tu Oh. cadangan yang dikemukakan lah maksudnya tu. Oh. Cadangkan. Baiklah, kalau kita lihat di sini mengajak kurang sesuai. Mendesak, memaksa pula. Mengajarkan tak sesuai. Baiklah kita lihat seterusnya. Keempat, kata bilangan. Lancer. Okey. Adik hanya dapat makan tempat kosong daripada kek-kek cawan itu. Cawan itu. Kek-kek cawan ni teringat Kek-kek kelas cawan. matematik yang berulang-ulang. betul. Betul. Kerana sudah kesenangan. Kebilangan. B segala, C seluruh, D setiap. Apakah jawapannya? Sebilangan. Sebilangan. Matematik tadi kan. Ayam. Betul. Baiklah, A ayam sebulat suara sebab kalau lihat di sini adik hanya dapat makan daripada. Maksudnya bila kita pilih sebilangan tahniah. Senang pula kan? Senang. Tapi maksudnya di sini adik tak makan semua kek cawan itu. Kalau lihat kata bilangan yang lain semua dimakan. Baiklah. Kita lihat soalan nombor 5 pula ni. Binatang apa ni? Ikan pari. Ikan pari yang berjaya dipancing oleh Encik Badrul itu berbentuk apa dan mempunyai ekor yang berbisa. Bentuk apa Tirus ni? bukan, lepin, bujur, lonjong. Tirus tak? Saya pilih lepe. Saya pilih lepe. Bukan. Itu ikan pari ke? Saya nampak macam tanjak. Bukan Ikan pari. Bukan Kejap lepe. berbentuk tirus tak? Lonjong. Ikan Tirus. pari yang berjaya dipancing Tirus. pada itu berbentuk Tirus bukan dia ada Keseluruhan. tajam-tajam. Keseluruhan. berbentuk Tirus. lonjong. Ayah, mana jawapan? Okey. Jadi dah Ayah. macam jawapan ni. Nampaknya dah macam-macam Saya jawapan. pilih C, cendol. Saya B, boy. Maksudnya Saya ada boy. Ada Saya pilih C. Saya A. Saya lepe. Okey, Ibu Yohanisa pilih A, tirus. Cikgu Pung pilih B, leper. Cikgu Putra pilih C. Okey, kita pilih lihat. D. A, B, C, D. Okey. Banyaknya Kali ni jawapan bergaduh. mereka ni. Bergaduh. Kali ni bergaduh pula. Jadi apa jawapan adik-adik di jawapannya? ruang sembang? Jawapan yang betul ialah leper. Saya betul. Leper. Kalau lihat ikan pari ni dia berbentuk Belagak, leper. Kalau tirus. Kalau dia katakan di sini ekor ikan pari berbentuk apa? Barulah tirus. Wujud tak sesuai, lonjong tak sesuai. Baiklah, kita lihat soalan yang ke-6 pula. Wow, Cikgu Pung nampaknya gembira. Dia gembira hati dia kan. Ini mesti selalu masuk kelas PM lah ni. Betul. Baiklah, soalan ke-6. Keadaan lalu lintas di bandar itu menjadi apa pada peringkat awal perubahan sistem aliran trafik? Pilihan jawapan kalau kamu lihat menguji pemahaman kamu tentang penggunaan kata ganda. Kena baca betul-betul. Okey. Bagi saya sikit masa saya nanti ya. Saya pilih cendol. Saya pilih cendol. Cikgu Putra pilih C, kelang kabut. Cikgu Yohanisa C. Kita pastikan Cikgu Pung kalah ni ya. C juga, Okey. kelang kabut. Ya. Memang Kita lihat. Takkan dia nak sama dengan kita Cikgu Pung. Tadi kan dia dah menang. Kabut. Tak boleh meniru. Menjadi Mungkin Cikgu Pung nak cuba jawab B.
Boleh jawab B kot. Tak mau. B tu Tak mau. tak. Saya mau C. Dia nak C Ikut juga. lagi. Saya mau C. Dia ada yang nak pilih A. Tak mau. Tak mau. Tak mau. Pilih A. Okey. Kita lihat di sini keadaan lalu lintas. Keadaan lalu lintas, kemudian perubahan sistem aliran trafik. Dua benda ni kita kena lihat. Jadi simpang siur, salah. Riuh rendah, kenapa rakan guru tidak pilih riuh rendah? Tidak sesuai ke? Rio rendah tu maksudnya macam menunjukkan Maksud bunyi dia yang bising. Bising kan? Bising. Cuma tak sesuai dengan keadaan lalu lintas. Kalau orang ramai, ya riuh rendah. Baiklah. Bengkang bengkok tak sesuai. Akanlah hari ini jalan tu lurus oleh kerana sistem aliran trafik berubah, tiba-tiba jalan tu bengkang bengkok. Kan? Tidak. Yeay. Jawapan adalah C. Selamat tahniah untuk Tapi- semua ahli tapi- kongsi dan Cikgu Yohanisa, cikgu Pung tiru kita. Okey. Tak ada. mereka tak puas hati. Lepas ni cikgu Pung jawab dahulu. Ayo. Ayo. Okey, Nampaknya teruskan, cikgu teruskan. Yohanisa dan cikgu Putra dah jadi geng. Siapa nak jadi temankan geng? Cikgu Pung. Baiklah, soalan ketujuh. Konsep. Ibu masih menyimpan betul, Koleksi koleksi barangan. barangan apa milik nenek sebagai kenangan. C. Lampau C. bila Lama. Si Lama. cendol, Lama. si cendol. C. C. CD C. C. CLK. CLK. C. Baiklah, soalan ni mudah. Jadi kalau kita lihat koleksi barangan lampau, Bukan. Mungkin. Lampau Orang menunjukkan masa. masa yang lalu, okey. Hmm, Kalau pasten. kemudian lanjut, barangan lanjut tak sesuai. Tak boleh. Barangan lama, Betul. Boleh. Ya, betul. Tu je paling sesuai. barangan lalu, kalau Tak kamu boleh. lihat semua ni menunjukkan untuk masa, tetapi jawapan yang paling tepat ialah lama. Lama. Koleksi barangan lama. Ataupun Yeay. barangan antik. Tahniah, nampaknya rakan di konti ni pandai-pandai lah. Soalan Memang. ke-8. Kali ini soalan ini menguji pengetahuan tentang simpulan bahasa. Puan Zaliha dapat kosong apabila melihat baju-baju yang dijual di butik baru dibuka itu. Tadi Dok, saya dok. D. Dok. D. Oh, nampaknya mereka Daru. berebut untuk jawab Ya. soalan ini. Nampaknya Kan nanti cikgu Putra diam-diam. cakap saya tiru dia lagi. Itulah di atas tu macam dia busy je di atas tu. Sedang buat apa ni? Saya ada kerja sikit. Tapi tak apa. Okey, Puan Saleha bila melihat baju-baju yang dijual di Dia butik pun yang baru. tak baca nama lain dah tu. Rambang Puan mata. Jawapannya Saleha. D, Dodol. Okey, tak meniru. Ini kali- Tiru saya ni. Oleh kerana Oh, ya, dia saya jawab tiru dia, bro. lambat, dia meniru kali ni. Dia meniru Oh, ya. jawapan Masih kena Cikgu lagi. Pung dan Cikgu Yohanisa. Baiklah, jawapan Okey, hari Puan ni saya jawab sama pertama. atau tak? Jawapannya, sebelum kita bagi jawapan kan. Mereka pilih rambang mata. Rambang mata ni, apa maksud rambang mata ni? Tak tahu nak pilih. Tak tahu Keliru nak dalam pilih. membuat pilihan. Sebab terlampau banyak pilihan. Bagus. Sukar membuat pilihan. Baiklah, mata duitan. Mata duitan tu macam Cikgu LK bukan? Bukan. Bukan. So. Mata duitan ni orang yang sukakan duit. Yes. Baiklah. Gelap mata. Gelap mata Mau tu pengsan. bukan. Gelap mata Gelap tu mata? dikaburi dengan sesuatu niat yang lain. Contohnya Gelap mata. macam ditawarkan rasuah, duit dan sebagainya. Dia buat Hilang benda tu pertimbangan. hilang pertimbangan. Yes, dikaburi lah. Betul. Okey. Oh, juga. Putih mata. Oh, putih. Putih mata lawan yang tadi lah. Kalau gelap tu lawannya putih. Oh, gelap mata lah. Putih mata. Apa maksud putih mata? Berputih Kecewa. mata tu Jangan rugi. berputih mata. Betul. Kecewa. Cikgu. Kecewa. Betul, kecewa. Jadi jawapannya betul. Rambang mata. Yeay, Cikgu Putra tiru saya.
Hayo, ini Dia cikgu telah Peng. meniru. Baiklah, soalan ke-9 pula. Oh, nampaknya meriah untuk kita petang ini. Alamak, ini Alamak. bukan time. Ini Apa? memang soalan 2016. Hayo. Nasib Soalan baik dia tak first letak lagi tu. teratas. First. Oh, itu. Putera raja yang berhajat untuk beristirahat. Ni zaman dulu-dulu punya ejaan lah. Itu segera ke dapur istana setelah terhidu bau masakan yang Ya. enak. Apakah yang akan Putera- dilakukan oleh putera raja? C. Putera raja yang berhajat untuk beristeri rehat. Bukan. Beristirahat. Jangan salah baca. Oh. Okey. Apakah yang akan dilakukan oleh putera raja selepas itu? Apakah C. jawapan? Okey, Cikgu Pungsi, Cikgu Yohanisa, C. Abi, E. C. C, Cendol. Bersantap. cendol. Oh, semua Bersantap. pilih cendol. Bersantap. Baiklah, Cikgu Pung, apa maksud beradu? Tidur. Tidur. Bukanlah. Beradu tu berehat. Bukan saja tidur. Tidur. Beradu tidur. 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 Kalau Ayo. beristirahat. Okey. Salah. Baiklah. Saya tu saja je. Bersiram apa maksud bersiram? Menyiram pokok bunga. Mandi. Mandi. Baiklah. Cikgu Yohanisa, bersemayam apa tu bersemayam? Tengok yang susah dia bagi saya. Duduk. Duduk. Apa yang kita Bersemayam tu maksudnya tinggal. Bersemayam di mahligai yang tinggal. indah. Bukan. Jawapan cikgu. Duduk. Semayam. Duduk. Duduk. Duduk bersemayam. Macam tu. Oh dia kena macam ni kalau duduk bersemayam tu. Ya, duduk. Bila raja sana. bila raja bersemayam di singgasana dia tu adalah yang Ada aksi dia. bersantap apa? Makam. Mama. Makan. Makan, mamam. Okey. Kalau lihat di sini, putera raja berhajat dia nak rehat. Kemudian Bukan kata kunci berhajat di tu sini. nak membuang air besar. Tak. Bukan. Baiklah. Kemudian kata kunci di sini ialah dapur dan masakan. Jadi, itulah makan, iaitu bersantap saja. Baiklah, seterusnya soalan Lansir. ke-10. Lansir. Kali ini kita menguji pemahaman tentang sinonim. Kesedaran tentang pentingnya pengurusan masa dapat mendidik murid supaya lebih berdisiplin. Satu, penyeliaan. B, pentadbiran. C, pengawasan. D, pengendalian. Pengendalian. D. Jawapan Pengendalian. dok. Saya pilih jodoh. Pengendalian. Kami sebelah suara sekarang ni memilih duri dalam daging. D. Duri dalam daging. Durian, Kenapa tak durian. jawab pentadbiran? Pentadbiran tu management. Pentadbiran? Pentadbiran tu Tak sesuai. pengurusan. Pentadbiran tidak sesuai untuk masa. Hayo, cikgu Pung macam confident tau. Pandainya Cikgu Pung. Pandainya Cikgu Pung. Betul. Saya rasa saya nak kena masuk dalam tanah jugalah baru pandai bahasa Melayu. Okey. Betul ya. Pengendalian. Kadang-kadang ada murid yang pilih pentadbiran sebab bagi mereka pengurusan juga adalah pentadbiran. Betul. Tetapi kata kunci di sini ialah masa. Pentadbiran lebih merujuk kepada seperti organisasi, syarikat, macam tu. Jadi tak sesuai untuk masa. Paling tepat ialah pengendalian. Betul ketiga-tiga rakan konti petang ini. Yeay. Tanya, pandai. Baiklah. Jadi adik-adik yang bersama dengan kita petang ini, harap kamu dapat faham setakat ini. Baiklah, soalan Faham, cikgu? 11. Penglihatan Ridwan menjadi silau apabila terkena pantulan cahaya matahari. Antonim. Antonim ni apa? Antonim. Antonim tu kata lawan. Kata yang berlawanan. Kata lawan. Antonim Baiklah. silau. Apa
Apa kata Saya lawan bagi pilih silau? duri dalam daging. Duri dalam daging juga. Silau. Dadu, Silau. jelas. Silau. 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 Ayah. Silau. Oh, itu lagu lain. Silau. Tak, nama kawan saya ada nama Silaudin. Silaudin. Wow, terbatuk Silaudin. Terbatuk. Cikgu Pung tak boleh tiru jawapan kawan yang lain. Ya, sebab cikgu pun paling lambat sekarang ni. Demi menjaga Ayah. martabat, dia pilih jawapan yang lain. Cikgu Ayah. Yohanita sebulat suara dengan Cikgu Putra menjawab D. Cikgu Pung Kami nak pilih memang jawapan geng. apa? Kami memang Saya geng. pun. Saya memang geng ni. Dia nak masuk geng. Okey. Boleh. Geng. Okey, isi borang. Isi borang. Adakah kamu terima Cikgu Pung? Terima. Yeah. Terima kasih. Terima. Baiklah. Kalau kita lihat di sini soalan 11. Kita lebih kepada kata berlawan. Kita lihat jawapannya ialah betul jelas. Silau. Jadi jangan terkeliru. Ada murid dia terjawab kabur sebab dia terlupa atau tidak pasti antonim ni apa. Jadi dia lihat, oh silau maksudnya kabur. Macam tu. Baiklah, kita teruskan soalan ke-12. Kenangan pahit kau dan aku. Patutnya manis kan kita ubah. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. Jadi Dengan betul. adakah perkataan pahit ini sesuai digunakan untuk setiap ayat yang berikut? 1. Kenangan pahit itu sering mengganggu fikirannya. 2. Adik menangis kerana tidak mahu makan ubat yang pahit itu. 3. Buah mangga itu rasanya pahit kerana belum masak. 4. Adik tidak lalu makan nasi goreng yang pahit itu. Siapa yang dapat jawapan? Ayam. Saya rasa A. Yohanisa A, Cikgu Pung A. Saya pilih A. Saya sebut sebelum Cikgu Yohanisa tadi, tapi mulut saya tak terbuka. Nampak tak mulut saya? Nampak kan? Ya ke? Meniru. Dia meniru. Tak. Saya pilih A. Tadi mula-mula awal tu. Sebulat suara jawab A. Jadi, tapi apa jawapan adik-adik di ruang sembang agaknya? Adakah jawapan kamu sama atau kamu ada pendapat yang lain? Baiklah, kita lihat satu Ataupun kamu persatu. sedang bergaduh. Jangan bergaduh. Okey. Baiklah, kenangan pahit. Bolehkah kenangan pahit? Boleh. Sebab kita ada kenangan manis kan. Jadi Okey, pahit boleh bagus. guna lah. Bagus. Seterusnya, ubat yang pahit. Bolehkah? Ada Boleh, ubat yang boleh. pahit? Ini rasa dia memang pahit. memang Okey, bagus. Gula-gula je manis. Berkaitan dengan rasa, boleh. Rasa. Lidah. Dia. Buah mangga itu pahit? tak boleh. Taklah, Tak, sebab tak kalau boleh. mangga belum masak dia masam. Masam. Betul. Bagus. Jadi- Penggunaan tu salah. Betul. 4, nasi goreng yang pahit? Masin patutnya. Tak boleh. Patutnya masin. Baiklah. Betul ke tidak jawapan mereka ni? Betul, 1 dan 2. Pintar. Baiklah. Soalan 13 menguji simpulan bahasa. Konsep. Nampaknya soalan simpulan bahasa ada 2 dalam soalan Bahasa 2016 yang ni. disimpulkan Kita lihat di sini. Pasukan hijau. Siapa rumah hijau di sini? Siapa rumah hijau? Kata. Cikgu Hanisa? Cikgu Pung rumah sukan apa? Saya kuning. Kuning. Oh, saya saja yang ada di sini. Saya rumah sukan Saya tak tahu. merah. Saya tak tahu. Saya rasa macam biru kot. Lupalah. Oh, Biru mata tak tahu. hitamku. Biru mata hitamku. Baiklah. Pasukan hijau tempat kosong setelah ditewaskan. Kesian pasukan hijau. Patutlah dia tidak mengaku tadi kan. Dia nampak perkataan ditewaskan. Saya boleh cakap. Kan Cikgu pun cakap lah dia pasukan kuning. Sebab dia baca ayat tu pasukan kuning menang. Dia mau menang. Bukan. Saya mungkin juga kan. betul kuning. Kecuali kita kena tanya guru besar Cikgu Betul Pung. kuning.
sekarang telefon GB saya. Baiklah. Dalam pertandingan bola keranjang itu. Baiklah. A. Patah kaki. B. Putih mata. C. Bulat hati. D. Putih tulang. Baiklah, Cikgu Pung. Apa maksud putih tulang? White bone. Dia tahu bahasa Mandarin tapi saya tak tahu macam mana jelas. Oh, cuba nak dengar lah walaupun tak faham. Tapi nak Walaupun bahasa Mandarin. walaupun tewas tapi dia tidak mengaku kalah. Boleh tak? Putih tulang. Boleh tak? Cikgu Putra, Bukan. nak tolong Cikgu Pung? Pada saya putih tulang ni asal usul dia contoh zaman dulu kan dia berperang pakai keris dan pedang kan. So bila orang tu tikam kita koyak kan, nampak daging kita keluar darah merah-merah. Itu masih lagi kita bertahan. Masih lagi kita memperjuangkan hak kita sampailah nampak kita punya tulang yang putih tu. Itu maksudnya berputih tulang. Maksudnya Analogi dia. Okay, nampak tak? Analogi dia. Tahniah. Oi. Betul. Berjuang berhabis-habisan. Berjuang habis-habisan. Senang kerja cikgu. Baiklah, bulat hati. Cikgu Yohanisa. Apa tu bulat hati? Bulat hati bujap Hati mana bulat? Bukan Hati bentuk betul macam love. ni ke? Itulah bentuk hati love macam kan. Samalah saya nak buat macam ni. Samalah. Atau macam ni. Pendirian yang tetap. Tak, macam ni, hati macam ni. Macam ni. Macam ni. Pendirian Cikgu Pung buat yang kalau boleh. tetap. Betul ke? Cikgu Pung, ini sabaran. Tak ada tangan. Dapat atau tak? Tak ada tangan. Dia tak ada tangan. Putih Bulat hati. Bersungguh-sungguh lah. Macam bersungguh-sungguh ketika membuat sesuatu. Macam tu lah pendirian yang tetap. Pada saya bulat hati bersama. ni maksudnya nekat. 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 Okey. Nekat. Saya terima Sudah nekat jawapan lah. nekat itu. Okey, nekat. Okey, jadi jawapannya ialah putih Putih. mata. Putih Mata. Cikgu Pung ada beritahu tadi maksud putih mata kan? Apa maksud putih mata? Apa maksud putih mata? Putih mata tu kecewa. Kecewa, kecewa. Patah kaki taklah kan? Patah kaki tidaklah. Jadi kamu pangkal mana-mana yang kamu tahu salah. Saya nak bagi selitkan sikit. Boleh tak Cikgu Belkis? Sebab untuk adik-adik kalau nak tanya soalan, contoh soalan nombor 13, adik-adik typekan masa bila video ni. Contohnya 33 minit 33 saat. Okey, soalan nombor 13. So baru senang Cikgu Belkis nak reply dekat komen. Okey, teruskan Cikgu Belkis. Nanti juga akan bersama-sama dengan kamu di ruang sembang. Baiklah, soalan ke-14. Ni kena baca betul-betul ni. Soalan yang macam ni. Pesawat itu akan berlepas ke Sarawak sebaik-baik sahaja menerima arahan daripada pengawal trafik udara. Tugas rakan di konti ialah mencari ayat yang paling sama maksud dengan ayat di atas ni. Apa jawapannya? Sebenarnya ayat di atas tu salah. Tapi cari ayat yang salah ke apa ABCD? Sebab Kenapa pula pesawat jawapan itu atas akan tu salah? berlepas ke Sarawak sebaik sahaja kan? Bukan sebaik-baik sahaja. Baik saja orang diberikan. Boleh sebaik-baik saja. Okey, kita boleh. Janganlah nak salahkan soalan lembaga. Itu akan berlepas ke tak, saya tanya kan, saya tak tahu soalan mana ni. Sorry lah. Okey. Saya pilih dog. Asyik dog je. Yelah, saya suka dog. Ya, dadu. Baiklah, jangan meniru yang lain. Siapa cepat dia dapat. Saya pilih duri dalam daging, saya tak pilih dog. Nampaknya yang paling lambat ialah Cikgu Yohanisa. Nampaknya dia ingin meniru. Yang paling suka meniru. Itulah, rasanya macam nak pilih durian lah. Tengok, dia Sama pilih. kan? Sama kan? Kita lihat di sini. Kenapa kamu tak pilih A? Sebab bukan pengawal trafik udara yang terima arahan. Pesawat yang terima arahan. Bagus. Sebab itu, kalau saya ajar murid-murid saya dalam kelas,
bila dapat ayat yang begini kena soal jawab dulu sebelum baca ni. Soal jawab dengan siapa? Tak ada orang. Soal jawab dengan diri sendiri. Kena siapa yang berlepas, terima arahan daripada siapa, hendak ke mana, macam tu. Lepas itu barulah kita faham betul-betul ayat ini. Jangan kelam kabut, baca saja terus dah pilih jawapan. Baiklah, terus jawapan B. Kenapa kamu tak pilih jawapan B? Kepada. Dia berikan arahan kepada pesawat pula. Pesawat tu kan benda. Pengawal trafik udara Pesawat akan Sebaik-baik arahan. kepada pesawat yang Ayat ini tak lengkap. pesawat yang akan berlepas ke Sarawak. Bingung tak? Pengawal Bingung. trafik udara akan memberikan sebaik-baik arahan. Sebaik-baik arahan. kepada pesawat Kepada ke Sarawak. Sekejap lepas ke Jadi Sarawak. terus saya potong macam tu kan. Jadi kalau kamu lihat di sini, tunggu dorang ni. Sebaik-baik arahan. Bila kamu rasa ayat ni pelik, maksudnya salah lah tu. Kan? Sebaik-baik arahan. Seterusnya C. Apa yang silap di sini? Bukan pengawal trafik udara yang berlepas. Betul. Pesawat yang berlepas. Jadi jawapannya D. Betul. Yeay. Jangan macam tadi fikir lama kenapa ni apa. Mereka dah tahu ni silap kan. Cuba untuk memahaminya. Buang masa. Baiklah, seterusnya soalan yang macam ni saya sangat gemar. Pilih ayat yang betul. Maksudnya soalan 15 dan soalan 16 selepas ini pilih ayat yang betul. Soalan 15 satu yang betul. Ayahnya keandal. Syarul bermain Desember dan dia suka bermain pingpong. Salah. Pertandingan melesat. Sebab itu dibatalkan sementara. Bukan. Syarul bermain badminton sambil adiknya suka Nampaknya selain adik-adik yang berada di ruang sembang tengah memilih jawapan, sedangkan guru di konti pun tengah berfikir memutar otak. Ini mesti teliti ni. Yang beraju Betul. Soalan pilih ayat yang betul ni kena fikir teliti. Tapi saya tak dengar seseorang tu tengah ni atau dia berfikir kena senyap. Dia berfikir macam mana nak tiru. Tak. Ayat yang betul lah. Saya pilih D Siapa yang boleh? Durian. Durian nampaknya dia fikir saya diam-diam tadi. Belum berlepas pulang ke rumah hendak ke mana? sebab yang lain ni macam salah. Dengan dadu. Yang Janganlah B tiru dah tentu saya. salah, C dah tentu Jomlah. salah. Jomlah kita BC bergaduh. salah. Zailan bergegas Tak pulang mau. ke rumah demi hendak mengikut ayahnya ke bandar. Demi Demi tak ada boleh kan? sini Demi hendak. Boleh mah. Tuna apa saya? Tapi kalau yang berbaju kebaya merah, yang di depan ayat tak boleh yang. Jadi saya pilih A. Saya pilih A. Bergaduh kali ni ya. Bergaduh kali ni. Diorang bergeng diorang. Kali ni Cikgu Yohanisa dia berpaling arah. Dia lalang. Durian. Mana satu? A, Cikgu Pung dan Cikgu Yohanisa. Ya betul. B, Cikgu Putra. Cikgu Nampaknya Putra. B, C. Okey. Kalau begitu kita bincang B, C dahulu. Syarul bermain badminton sambil adiknya suka bermain pingpong. Kenapa salah? Kata Sambil hubung tu salah. bermain. Kata hubung. Kata Sambil hubung. Kata hubung Oh. sambil sepatutnya digantikan dengan perkataan Manakala. Manakala. bagus. Manakala. C,
C. Pertandingan bola sepak itu dibatalkan sementara hujan turun. Sementara Sepatutnya itu salah. Jika Dibatalkan hujan turun. kerana. sementara. Jika pun boleh. Jika? Hujan turun. Kalau? Jika hujan turun. D, dodol. Dia apa nanti B tu tu? Dia Jika dari tadi jika hujan Apa tu? turun. dibatalkan C ya? sementara. Sementara Sementara ni turun. kita nak Bukan. gantikan dengan perkataan apa? Kalau Pertandingan bola jika- sepak itu dibatalkan sekiranya hujan turun. Nampak tak? Oh, sekiranya. Kerana Jika. hujan turun. Kerana Betul. betul Cikgu Yohanisa. Kerana. Kerana. Sebab itu kerana. dibatalkan, benda sudah berlaku. Benda sudah berlaku. Dia sedang Sebab berlangsung. Ah. Oh, Ya, okey. sebab. Jadi, antara A dengan D mana satu yang betul? Kita lihat. A pula. Zailan bergegas pulang ke rumah demi hendak mengikut ayahnya ke bandar. D yang berbaju kemerah itu senang abang saya. Sebelum itu, oleh kerana dua orang ni, kenapa D ni salah? Tak, saya nak tanya, Sebab- saya nak cakap kenapa A tu salah. Oleh kerana ada dua orang yang mengundi A ni kan. Bagi mereka D ni salah. Kenapa D salah? Okey, Sebab silakan. yang tu tak boleh di permulaan ayat. Kita kalau buat ayat, yang tu tak boleh di permulaan ayat. Ya, ya. Baiklah. Yang berbaju kebaya merah. Yang berbiang. Baiklah, Cikgu Putra, kenapa A salah? Dekat demi hendak. Kenapa dengan demi hendak? Cuba tukarkan demi itu dengan untuk. Untuk hendak mengikut ayahnya. Kan nampak Untuk macam hendak. Demi untuk. tak, demi untuk tu memang salah, tapi tukarkan demi itu dengan untuk. Demi kan sama maksud dengan Untuk kan? hendak. Oh. Untuk hendak. Tak boleh. Salah, tak Oh. boleh. Sekejap Zailan bergas pulang. Oh. Ada orang nak berpaling tadah ke? Zailan bergegas pulang ke rumah. Tak apa, jawapan pintu saya masih sebenarnya terbuka ni? luas. Pintu saya masih terbuka Oh. luas. Jangan risau. Si baju merah. Baiklah, adakah Cikgu Pung dan Cikgu Yohanisa masih kekal berada di jawapan A? Tukar. Kalau tukar si baju merah. Baiklah, tukar. Baiklah, Tukar. Ayan, tukar. Sekali menyesal. Yeay. Jawapan B yang berbaju kemerah itu. Baiklah, saya hendak ulas untuk jawapan A. Baiklah, katanya tadi demi sama dengan untuk. Betul lah tu. Sepatutnya tak perlu letak hendak. Hendak. Demi sahaja. Demi mengikut ayahnya ke bandar. Aduh sayang. Macam tu. Okay. Dia sambung guys. Kan? Okay. Zailan bergegas pulang ke rumah demi mengikut ayahnya ke bandar. Kalau tadi Cikgu Putra bagi untuk pun boleh, tapi tak boleh guna demi, tak boleh guna hendak. Untuk sahaja tak boleh gabungkan. Baiklah, Okey. seterusnya soalan menguji juga ni. Soalan ke-16. Cikgu Pung. Ayo, saya penting menang. Barangan. Saya menang, tapi saya bagi peluang untuk menang sama saya. Action lah awaknya. Tak, nampak Baiklah, siapa soalan yang lebih mulia. ke-16. Siapa yang lebih mulia. Satu cepat Okey. yang dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan cepat. Ingat siapa yang jawab cepat macam saya tadi mesti betul. Macam gitu. Saya nak jawab last sekali lah apa ni. Saya nak jawab last sekali Bagi Nanti diorang meniru jawab dulu. pula tu. Oh ya ke? Okey, saya jawab nombor 2. Nombor 2, tiada nombor 2 di sini. Tak, Oh, saya yang kedua giliran jawab. nombor 2. Oh, ya. baiklah. Hilang. Adik-adik apa jawapan adik-adik? Mana satu pilih ayat yang betul ni, mana satu agaknya. Banyak ikan. Banyak ikan kan. Kot. Ayam. Betul. Ayam. Okey, Cikgu Yohanisa pilih ayam. Cikgu Pung? Cikgu Putra? Sebab nak jadi orang kedua kan? Kedua lah kan. Ya ke? Saya pilih B. Mengapa tiru Okey. Burger. Ayo, saya orang nombor 2 mah. You tiru saya kalau you mau B. Ya. Baiklah. Sudah dipilih. Nampaknya Cikgu Pung nak meniru Saya pun atau ada jawapan lain? Saya meniru. pilih boy. Anissa.
Saya Cikgu Yohanisa. boy. Boy ke Bukan, ke Cikgu band? Pung bukan Oh, boy. salah. Ben. Oh, Ben, Okey. Ben 10. Oh, Benten. Okey. Benten. Baiklah, Ben 10, pilihan B. Okey, kita lihat di sini. Kita tengok dulu jawapan C. Tiap pemandu yang menghadapi kesesakan lalu lintas diminta supaya bersabar. Kenapa Salah. salah? Tiap tu. Tiap. Sepatutnya Setiap. tiap, Tiap. setiap atau tiap. Tiap pemandu. D, kenapa salah? Banyak Dah ada banyak. ikan-ikan. Lepas tu Banyak ikan-ikan. ikan. Bagus. Oh, saya rasa gembira lah sebab ingat dengan pelajaran kita yang lepas. Maksudnya jamak bertemu dengan jamak tak boleh. Banyak ni sudah menunjukkan banyak. Kemudian ikan-ikan ni pun sudah menunjukkan banyak. Banyak-banyak tak boleh kawan. Baiklah, sama Okey. ada kamu nak cakap banyak ikan atau ikan-ikan yang mati. Itu saja. Baiklah, kita lihat ni pun bergaduh ni. A, B, jadi kita mulai dari atas. Puan Mastura membeli berbagai barangan di pasar tani kerana harganya berpatutan. Okey, Cikgu Pung, kenapa A ni salah? Saya nak jawab sebab Sepatutnya saya yang pilih. pelbagai kan? Bukan. Ada dua Bukan. jawapan. Pelbagai tu betul. Puan Mastura membeli pelbagai. Kalau nak tukar pelbagai boleh. Tapi Pelbagai? kalau nak pakai berbagai pun boleh dengan syarat membeli Berbagai bagai. berbagai-bagai. Berbagai bagai ya. Jadi adakah Cikgu Yohanisa ingin menukar jawapan? Okey, silakan. Aku saya membuka pintu. Macam B. Mari. Nampak Cikgu Yohanisa telah menukar jawapan jadi semua betul. Ya. Tapi walaupun saya buka jalan, dah nampak kan siapa markah paling tinggi sekarang kan? Okey, teruskan. Soalan 17 hingga 20 di kertas pemahaman bahagian A, kita diberikan petikan ataupun apa-apalah bahan yang lain. Contoh yang ini, tapi oleh kerana memerlukan bacaan yang lama, jadi kita terus bincang jawapan sebab adik-adik sudah jawab di soalan tu kan. Baiklah, untuk soalan 17 hingga 20 kamu diberikan petikan. Untuk itu, bila kamu terima petikan, jangan kelang kabut terus nak buka. Nak tengok apa soalan. Kamu kena baca dulu, faham. Baca baik-baik, barulah kamu baca soalan. Itu pun baca dulu soalan yang pertama, itu soalan ke-17. Baru lihat petikan. Sudah dapat jawapan, baru ke soalan 18 sampailah soalan 20. Jangan kelam kabut, jangan gelojoh. Soalan 17 contohnya begini kan, anak-anak muda tidak mahu mendengar nasihat golongan tua. Selalunya soalan yang pertama dalam petikan, jawapan B. terang-terang ada. Jawapannya B. Jawapannya B. B. Sempat baca? Tak sempat. Tak sempat? Ada jawapan di sini? Ada. Kamu lihat di petikan tadi, cepatnya dia jawab kan? Dia jawab tadi berfikir bahawa mereka sudah dewasa. Kita lihat petikan. Betul. Hebat. Sangat Sekali hebat. baca. Tahniah. Sekali baca. Yeay. Baiklah. Kalau kamu lihat di petikan, kamu mesti gariskan bukti. Bukti jawapan kamu. Selagi kamu tidak jumpa bukti, kamu masih boleh ragui jawapan kamu betul atau salah. Bila Garis kamu merah jumpa tu ni? bukti, garis merah taklah kan. Ni saya nampak. Bila kamu sudah jumpa bukti, tulis di hujung 17. Hongse. Bila kamu Hongse. semak nanti, kamu semak, saya dah yakin dengan jawapan ini. Jadi kita boleh pastikan atau semak soalan yang lain yang kamu ragui. Kita seterusnya pergi ke soalan 18. Mengapa pengorbanan orang tua perlu dibalas? D. Ini Duri dalam daging. tanpa baca petikan pun kita boleh jawabkan, tetapi berhati-hatilah. Pastikan kamu semak dahulu di petikan. Jawapannya ada yang dipilih D kan? Kita lihat betul atau D. salah. Betul. Betul. Asal dua orang lagi senyap.
Okey, tak apa. Tak tahu. Sebab belum baca Kita cari bukti. buktikan. Setuju. Betul. Tempat tak baca. baca. Dapat baca. Ya. Tapi kamu mesti cari bukti. Walaupun perkataannya tidaklah sama, tetapi yang penting maksudnya itu ada. Jadi kamu boleh jadikan bukti di sini sebagai apa kata, untuk keyakinan kamu Evident lah, memilih evident. jawapan. Jadi masa Alibi keemanan sebagai kita perlu lagi kamu. sokongan kepada jawapan awak kan. Tu. Betul. Baiklah, seterusnya soalan 19. Pelbagai cara boleh dilakukan untuk mengambil hati orang C, tua kecuali cendol Cendol. mengabaikan pengorbanan mereka. Baiklah, ini tak baca petikan pun kita boleh cari jawapan kan? Kita boleh lihat jawapan. Mengikut Cikgu pun nasihat sudah mereka. masam muka dia. Masam, kenapa? Okey, kita lihat di sini. Betul ke A? Ini macam ambil hati kan? Okey, B, membiayai keperluan, tentu kita ambil hati. D, mengenang jasa, tentu ambil hati. Jadi, jawapan yang betul ialah C. Pandai. Soalan Memang terakhir. Soalan terakhir. Rangkai kata mendengar nasihat dalam D menurut petikan. ajaran. D menurut ajaran. Menurut ajaran, Cikgu Pung? Kau mengikut panduan. Mendengar nasihat. Mengikut Panduan. panduan. Mematuhi petunjuk Panduan. menurut Mengikut ajaran. panduan. Iya ke? Mencuti. Okey, saya suka. Saya- Saya minta B. Burger. Mengikut Okey, panduan. ingat jawapan ini saya bagi lihat petikan semula. Okey, petikan mendengar nasihat berada di sini. Selalunya kamu kena pastikan sesuai Tidak atau tidak mendengar perkataan itu nasihat. dalam petikan. Menggantikan Kurang bersopan perkataan ini. santun. Tidak mau mendengar nasihat. Kurang bersopan Okey. santun. Kita lihat Aha. semula. Mana satu? Mencontohi amalan, mengikut panduan, mematuhi petunjuk menurut ajaran. Saya pilih dadu. Dadu. Cikgu Yohanisa? Menurut ajaran juga kot. Kejap. Okey lah, saya burger. Saya B burger. Saya tak lihat tak tukar. Mematuhi petunjuk. Sebab saya dah tinggi markah tadi oh. Sombonglah orang ni. Mendengar nasihat. Baiklah. Apa Dadu. jawapan? Menurut Dadu. ajaran. Cikgu Yohanisa? Burger. Menurut ajaran. Menurut ajaran dadu juga. Cikgu Putra dijawab burger. Mengikut panduan. Mula-mula dia jawab dadu. Bergembira. Bergembira. Okey, jawapannya ialah dadu. Daripada bergembira saya jadi bersedih sekarang ni, bersedih. Jawapannya Okey. ialah menurut ajaran. Menurut ajaran yang paling tepat. Kalau kamu gantikan di sini, mereka tidak mau menurut ajaran dan kurang bersopan santun. Panduan lebih kepada kurang sesuai lah. Panduan sesuatu yang bertulis. Baiklah. Okey. Terima kasih semua rakan Dikonti serta adik-adik yang berada dalam ruang sembang belajar bersama dengan cikgu ataupun rakan-rakan guru yang lain, ibu bapa. Terima kasih kerana menyokong Tuition Academy YouTuber dengan kerjasama e-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Untuk itu, saya serahkan semula kepada moderator saya yang comel ini, Cikgu Pung. Okey. Baiklah, terima kasih Cikgu LK kerana telah berjaya membincang soalan UPSR tahun 2016 dengan semua murid-murid. Jadi saya tanya juga untuk semua murid-murid yang telah cuba untuk menjawab soalan dan telah yang tonton video ini untuk cuba cari penyelesaian soalan. Tak apalah, sambungkan sajalah. Jadi kita sekarang jemput kawan-kawan dalam konti, Cikgu Putra untuk berikan sepatah dua patah. Okey, sepatah dua kata Okey, yang pertama sekali saya ucapkan sahabat dan tahniah kepada kita punya Cikgu LK sebab berjaya menyampaikan perbincangan tadi memang menarik. Soalan UPSR 2016. So adik-adik kalau nak tengok lagi perkongsian ni, so adik-adik jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk channel Cikgu LK. Itu saya percaya. Silakan Cikgu Pung.
Ringkasnya hari ni. Biasanya panjang-panjang. Kita ada 3S. 3S, short, sweet and simple ataupun tambah satu Oh, lagi S, macam rendah. ni. Jadi kamu hari ni sweet lah. Tak ada. Saya tiga-tiga tu. Oh, tiga. Tamaknya. Okey. Kita mempersilakan Cikgu Yohanisa untuk memberikan sepatah dua kata. Tahniah Cikgu LK dan adik-adik semua. Itu saja. Jangan lupa ikuti kelas-kelas yang seterusnya. Lagi ringkas apa? Kita menjemputkan presenter kita pada hari ini. Silakan. Baiklah. Terima kasih Cikgu Pung ke Ai, Cikgu Putra dan Cikgu Yohanisa. Baiklah. Semua Cikgu buat rakaman ini untuk ditayangkan. Tayangan perdana ni jam 5 hingga jam 6 petang. Untuk itu tak lama lagi nak berbuka kan. Untuk itu Cikgu ucapkan selamat berbuka puasa ikut waktu masing-masing. Bukannya Cikgu cakap selamat berbuka puasa sekarang. Baiklah. Selamat berbuka puasa kepada semua yang berpuasa. Selamat menyambut bulan Ramadan. Minggu hadapan kita bertemu lagi. Untuk itu, Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua atas sokongan yang begitu simpan dalam hati lah. Tak tercakap dah. Terima kasih. Untuk itu saya serahkan semula kepada Cikgu Pung. Okey, terima kasih semua. Sampai kita jumpa nanti. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Ke sana. Okey, salam.